Malaysia merupakan negara berbilang kaum dan masyarakat iaitu terdiri daripada masyarakat Melayu, India, Cina, Iban, Sumazau dan sebagainya. Tarian dapat didefinisikan sebagai satu seni tari pergerakan badan, kaki dan tangan mengikut rentak muzik yang dimainkan. Tarian yang dipersembahkan dari setiap kaum mempunyai asal-usul dan tujuan tersendiri. Terdapat beberapa tarian tradisional yang akan kami bincangkan dalam video ini. Yang pertama, tarian tradisional kaum Melayu. Kedua, tarian tradisional kaum India. Dan ketiga, tarian tradisional Sarawak daripada kaum Iban. Tarian gamelan ialah sebuah tarian istana yang popular dalam zaman Kesultanan Riau Lingga sejak kurun ke-17. Ianya dibawa dari Pulau Penyegat Riau pada 1811 bagi menyerikan perkahwinan Wan Esah. Tarian ini mula diperkenalkan di tanah Melayu iaitu di Istana Bendahara Tun Ali Pahang di perkahwinan anak anda baginda. Gamelan sendiri berasal daripada perkataan Jawa gamel yang bermaksud pukul atau tabuh. Alat-alat muzik yang digunakan ialah gambang, keromong, gendang dan gong. Antara lagu-lagu gamelan ialah Timang Burung, Topeng, Perang Manggung, Geliung, Togok dan Nongga. Aksesori pakaian lengkap gamelan, hiasan kepala iaitu gendik dan gerak gempa, bahagian badan, selendang panjang, tutup dada atau teratai dan juga pending. Alatan pelengkap iaitu keris, kipas, anak patung dan anak panah. Tarian gamelan zaman dahulu digunakan sebagai persembahan hiburan diraja dan hanya golongan istana sahaja yang dapat menyaksikan persembahan gamelan. Manakala pada zaman sekarang ianya dimainkan khalayak ramai selepas mendapat kebenaran daripada Tengku Mariam pada 1970. Trinetram. Tarian Bharatanatyam merupakan satu tarian klasik India yang berasal dari Tamil Nadu iaitu di bahagian selatan India. Shantam. Tarian ini merupakan suatu tarian penuh dengan tradisi dan mengambil masa bertahun-tahun kerana terdapat pelbagai gerakan badan. Khususnya, gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan mata yang harus dipelajari untuk mempersembahkan tarian warisan lama ini. Muzik yang dimainkan adalah muzik Karnatik. Bharatanatyam dan muzik Karnatik tidak dapat dipisahkan dalam sesuatu persembahan kerana tarian ini adalah salah satu daripada 5 gaya besar yang merangkumi Odissi iaitu unsur air dan Mohiniyattam iaitu unsur udara. Gerakan penari Bharatanatyam yang asli menyerupai gerakan api. Suatu Kathakali merupakan tarian tradisional negeri Kerala di India. Dalam Kathakali, kita dapat memperlihatkan budaya masyarakat Kerala. Kathakali bermaksud tarian berdasarkan cerita seperti legenda agama Ramayana dan Mahabharata. Setiap warna yang digunakan sebagai sulut mempunyai maksud yang tersendiri. Contohnya, warna hijau mewakili kepawanan atau keunggulan sebagai pejuang, manakala warna kuning digunakan untuk menggambarkan tukang sembuh dan wanita. Alat-alat muzik yang digunakan adalah madalam, cinda dan idaka. Dalam komposisi moden, Kathakali telah merangkumi artis wanita serta kisah dan drama barat seperti Shakespeare. Tarian ngajat dari suku kaum Sarawak. Tarian ngajat menjadi kebanggaan kaum Iban dan masyarakat di Sarawak.
ditarikan dalam sambutan Hari Gawai sebagai tanda kesyukuran terhadap hasil penuaian padi sepanjang tahun. Pada zaman dahulu, tarian ini akan ditarikan selepas orang Iban kembali dari berperang. Tarian ngajat adalah unik dan asli kerana mempunyai identiti Iban yang penuh dengan dunia mistik. Tarian ngajat dapat membezakan kaumnya dari suku-suku kaum pribumi lain di Sarawak. Terdapat pelbagai jenis tarian ngajat, antaranya ialah ngajat lesong, ngajat buno, ngajat induk, ngajat ngalu temuai, ngajat kutah dan ngajat puak kumbu. Ngajat induk merupakan persembahan yang dipersembahkan oleh golongan wanita. Ia juga memaparkan kelembutan dan kehalusan seni budaya serta adat istiadat masyarakat peribumi itu sendiri. Gerak tari yang dipersembahkan mempunyai maksud yang tersirat serta menggambarkan aktiviti seharian masyarakat Iban. Seterusnya, ngajat lesong. Persembahan ngajat lesong hanya dibenarkan untuk ditarikan oleh kaum lelaki kerana ia memerlukan penari lelakinya untuk menari sambil menggigit lesong. Kekuatan dan kegagahan yang ditunjukkan dalam persembahan tarian ngajat lesong hanya sesuai dipersembahkan oleh golongan lelaki sahaja. Dalam tarian ngajat, ia diiringi dengan alat-alat muzik juga. Antaranya ialah tawak, iaitu gong besar diperbuat daripada perunggu berbentuk bulat. Terdapat dua jenis tawak, iaitu tertawak ibu dan tertawak anak. Seterusnya ialah bebendai, iaitu gong kecil yang tergantung. Ia berbentuk bulat dan membukit di tengah. Engkerumong pula merupakan gong kecil yang diperbuat daripada perunggu berbentuk periuk. 8 buah gong bagi satu set diatur berbaris di atas para yang panjang. Akhir sekali ialah sape yang berbentuk gambus panjang bertali 4. Bagi pemakaian dalam tarian ngajat, sudah tentu terdapat perbezaan antara lelaki dan perempuan. Bagi penari lelaki, mereka akan memakai pakaian tradisi seperti sirat, gagong atau baju burung. Mereka juga memakai ketapu, sangkuh, terabai, lampit dan banyak lagi seperti terdapat di dalam gambar ini. Penari perempuan pula akan memakai pakaian tradisi seperti pakaian berduit shilling, cucuk sanggul dan bergelang kaki. Penari wanita juga mengenakan pakaian selabai dan berkain songket. Kenal ke tak tarian tradisional di Malaysia? Ini adalah sedutan video projek kami. Projek ini bertujuan untuk menguji sejauh mana ilmu pengetahuan peserta terhadap tarian tradisional di Malaysia. Okay, hai semua, selamat datang. So hari ini kita akan main satu permainan yang diberi nama Kenal ke tak tarian tradisional di Malaysia. So kita mulakan dengan perkenalkan diri masing-masing. Hai semua, nama saya Rifka, saya bangsa Melayu. Hai, nama saya Nishani, bangsa India. Hai, nama saya Joel, berbangsa Lun Bawang. Saya Wan, berbangsa Melayu. Okey, cara permainan dia, korang kena react dengan teka nama tarian yang ditayangkan, okey? Okey, jom kita tengok tarian yang pertama. Okey, dah ke? Dah. Okey, korang rasa tu tarian apa? Nampak macam daripada Sabah. Dari Sabah, hint betul? Hint dia S, huruf depan dia. Tarian Sumazau. Betul. Tarian Sumazau. Reaksi Rifka. Daripada segi pakaian, diorang pakai serba hitam, corak-corak, benang dia colour emas-emas. Betul. Lepas tu ada macam dihiasi tali pinggang yang tersendiri lah. Lepas tu kalau tengok diorang menari macam diorang punya tangan tu diangkat ke paras bahu. Menunjukkan bahawa petani sedang menghalau burung daripada makan hasil tanaman padi diorang. Terus pada tarian kedua.
Apa tu? Tarian apa tu? Paling terkenal di Malaysia ni. Antara yang terkenal. Hinda dari Johor pun ada. Huruf pertama apa? Z. 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 Zumba. Alah. Betul Zumba. Zapin. Zapin. Ya, Zapin. betul Zapin. Betul Zapin. Zapin kan? Okay, Zapin. Okay. Okay. Apa pendapat Joel bila tengok tarian tu? Pendapat saya dari segi rentak dorang rentak dorang macam power. Yeah. Power. Bersemangat dorang menari tu. Tu je kan. Macam semangat. Yes. Okay, Yes. menarik. Okay, kita pergi ke video yang seterusnya. Okay, dah ke? Tarian apa tu? Paling senang ni. Dah pula sebab Ya. semua orang tengok tarian ni. Yes. Tarian singa betul. Apa ni Syani rasa? Tarian ni macam dia memerlukan energi yang sangat banyak untuk menari dan dia Setuju. tunjukkan agama Cina punya macam dia orang punya pakaian dan dia orang punya belief dalam tarian tu. Okay, Wan nak tanya lah. Siapa tahu beza tarian singa dengan tarian naga? Okay, Wan bagi tahu lah. Kostum. Betul, sedikit berbeza lah. Kalau ni dia pakai singa, kepala singa kan. Kalau naga dia pakai kepala naga lah. Dan naga tu lagi panjang dia punya kostum dia. Beza dia dulu untuk tarian singa ni, waktu awal-awal dinasti diorang lah, diorang gunakan tarian ni untuk takut-takutkan raksasa. Diorang percaya yang singa ni boleh bawa nasib yang baik. Kalau berbeza pula dengan tarian naga. Naga, kaum Cina ni sangat memuja naga sebagai simbol tuah. Okay. Itulah semua. Apa yang dapat kita belajar daripada petang ni? Saya. Okay, boleh. Walaupun Malaysia ni kan pelbagai bangsa dan agama, lepas tu diorang ada seni tarian tradisional sendiri. So terutamanya kalau orang yang dalam bidang seni ni, diorang mesti akan tahu antara satu sama lain punya tarian. So dia memahami antara satu sama lain dan menghormatilah kepelbagaian diorang. So dapat memupuk semangat perpaduan. Wan lah bagi pendapat. Tak apa. Okay. Daripada yang kita tengok ni, kan. Okay, kita juga dapat menghayati keyakinan tarian daripada pelbagai kaum. Di sini kita dapat menyuntik semangat muhibah tu dan kita lebih menghormati kepelbagaian cabang seni tarian. Daripada situ kita dapat memupuklah rasa sayang, cinta, kita lebih menghargai dengan keunikan yang ada dekat dalam negara kita ni. Setuju. Okay, Setuju. Okay, Wan rasa sampai situ je permainan kita. Terima kasih sebab sudi join permainan ni. So, Wan harap jumpa korang dekat UPM nanti. Okay. Bye-bye. Bye. Tiba. Bye. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bangga kerana mempunyai pelbagai jenis tarian tradisional yang menjadi tarikan orang ramai. Setiap tarian mengandungi nilai seni dan kreativiti yang tinggi. Terdapat beberapa cara untuk terus memelihara dan memupuk ilmu pengetahuan tentang warisan kebudayaan ini kepada masyarakat di Malaysia. Yang pertama, melaksanakan program kesenian dan kebudayaan di institusi pendidikan. Penglibatan pelajar dalam bidang seni tari dapat menonjolkan bakat dan potensi diri mereka. Selain itu, rakyat Malaysia boleh turut serta menghadiri pesta-pesta yang dilaksanakan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Contoh festival yang pernah dilaksanakan oleh JKKN ialah Festival Gendang Melayu Sarawak dan banyak lagi. Kepentingan mengekalkan warisan kebudayaan seperti tarian tradisional sememangnya dapat mengukuhkan jati diri rakyat Malaysia. Mereka yang menghayati warisan kebudayaan akan lebih menghormati budaya setiap kaum. Secara tidak langsung, perasaan menghargai dan mencintai keistimewaan warisan di Malaysia
akan wujud dalam masyarakat kita. Oleh itu, marilah kita sokong usaha memelihara tarian tradisional.